Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi menyambung kuliah tafsir struktur makro surah-surah di dalam Al-Quran. Kemarin kita dah berhenti setakat ni muka surat 4, struktur makro surah Al-Fatihah. Struktur makro ni kalau dalam istilah Arabnya disebut An-Nazmul Jali. An-Nazmul Jali. Perbincangan tentang An-Nazmul Jali boleh dilihat di dalam usul tafsir yang tuan-tuan dan perempuan ikuti selepas asar. Dalam tu nota dia tu ada An-Nazmul Jali, satu lagi An-Nazmul Khafif, struktur mikro. Jadi yang kita pelajari sekarang ni ialah struktur mikro, An-Nazmul Jali. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mengandungi 4 paragraf. Ini kerangka kasar, kerangka kasar surah Al-Fatihah. Ia mengandungi 4 paragraf. Kalau kita nak bahagikan kepada dalam bentuk paragraf, maka dia ada 4. Paragraf pertama berbincang tentang adab doa. Paragraf kedua tentang kelayakan Allah sebagai tempat memohon doa, dan juga kelayakan kita sebenarnya. Kelayakan kita di sini saya, sebab saya guna 2 nota ni. Kalau kita tengok di sini, paragraf kedua tentang kelayakan Allah, berhaknya Allah. Itu mana kelayakan. Kelayakan Allah sebagai tempat memohon doa, dan kelayakan kita sebagai orang yang berdoa. Itu maksudnya gitu. Kelayakan Allah sebagai tempat memohon doa, dan kelayakan kita manusia sebagai orang yang berdoa. Kalau tak ada dalam nota tu, minta tambah lah kan. Sebab saya sambil-sambil tu ada baiki sana sini. Ni dan kelayakan kita, istihqaq, berhaknya kita. Kita tu maksudnya manusia ni sebagai orang yang berdoa. Jadi kita nak berdoa kepada siapa? Kita ni berhak ke tidak? Ada kelayakan ke tidak? Paragraf ketiga tentang lafaz doa yang sebenarnya. Dan paragraf keempat ialah tentang keterangan dan perincian doa. Itu kerangka kasarnya. Baik. Yang pertama, ayat 1 hingga 4 merupakan paragraf pertama surah Al-Fatihah. Kalau kita ambil di sini, ini ayat 1 hingga 4. Ayat 1 hingga ayat 4. Kalau kita mengambil kira Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat yang pertama di dalam surah Al-Fatihah. Kita dah bincang kemarin itu. Ada khilaf di situ. Bermakna sampai Maliki Yaumiddin itu. Itu mana ayat 1 sampai 4 tu. Ayat 1 hingga 4 merupakan paragraf pertama surah Al-Fatihah. Di dalamnya dinyatakan adab doa. Sebelum mengemukakan doa yang sebenarnya hendak disampaikan kepada Allah, manusia diajar adabnya, iaitu mereka hendaknya terlebih dahulu memuji Allah, menggunakan nama-nama sifatnya. Jatuh Ji ni. Menggunakan nama-nama sifatnya yang indah. Itu adabnya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu nama-nama sifatnya yang indah. Itu diajar kita supaya itu adabnya. Mereka hendaklah mengaku tentang rububiyahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Mengaku dia tu dulu sebagai Rabb.
Rahmaniyahnya Ar-Rahman, Rahimiyahnya Ar-Rahim. Kena mengaku dia tu Tuhan mempunyai sifat-sifat itu. Dan juga Malikiyahnya, Maliki Yaumiddin. Itulah orang panggil Tauhidul Asma' was Sifat. Tauhid nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi ada orang kata yang orang kita duduk sibuk, duduk jadi bercelaru tu, tak faham tu, duduk pertikaikan tauhid tiga, kata tauhid tiga, terkena begitu. Padahalnya dalam surah Fatihah pun ada. Yang selalu dia sendiri membaca, tapi dia menafikan. Sebenarnya dia tidak menafikan kandungan dia tu, dia menafikan istilah tu sebab tidak pernah diajar begitu. Memanglah kalau belajar sifat 20 tak akan jumpa. Tak akan jumpa. Itu benarnya, hakikatnya. Memang tak akan berjumpa. Padahalnya ini dalam surah mula-mula sekali. Setiap orang daripada kita setiap hari duduk baca dalam solatnya, sekurang-kurang duduk baca. Itu apa tu? Rabbil Alamin, rububiyah. Itulah rububiyah, Rabb. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, belajar tasrih, dia tahu rububiyah, Rabb lah. Rahmaniyah tu, Ar-Rahman itu, Ar-Rahman itu, Rahimiyah tu, Ar-Rahim tu. Itu kan nama Allah, sifat Allah belaka. Malikiyah, Maliki Yaumiddin, sifat dia sebagai pemilik, sebagai pemilik alam semesta. Dia tuannya. Itu kita kena kenal dia tuan. Yang lain-lain ni katalah siapa pun dia, itu pinjamannya. Tuhan bagi buat sementara. Kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri. Walaupun dia memerintah satu negara yang besar, satu empire pun, kadang-kadang dia mati sebelum kita dah tengok dia. Dia nak milik apanya. Jadi milik tu milik majazi, orang kata. Milik pinjaman saja Tuhan bagi. Orang tu milik tanah sekian-sekian banyak, memang pemilik lah. Kena beli dengan dia lah tanah tu, sebab tanah jadi tanah dia. Panjang lah kalau kita nak cerita, nak bahas itunya kan. Tetapi yang sebenar-benarnya pemilik tak mati, tak bertukar tangan, dia tak ada semua. Baru akan nyata pada hari Yaumiddin, hari kiamat, nyatalah. Tak ada dah pada ketika Tuhan lain. Sekarang ni Tuhan beri kepada lain-lain tu sebagai ujian, sebagai ujian, nak tengok. Tuhan nak tengok. Ada orang diuji sebagai rakyat, ada orang diuji sebagai raja, sebagai pemerintah. Itu semua ujian dalam hidup dunia. Tapi yang sebenar-benarnya Malik, pemilik, raja, sama ada kita rakyat ni ke atau raja, kena akui Tuhan. Tuhan hak sebenarnya. Dia sendiri tu pinjaman saja. Seperti kita hidup, tapi hidup pinjaman saja. Tuhan bagi sekejap. Yang hidup sebenarnya Allah. Itu sifat Allah tu. Sifat-sifat tu lah nak bagi faham tu, nak bagi masuk tu. Tak apalah. Ini daripada ayat 1 hingga 4, itu paragraf pertama. Ayat 5 merupakan paragraf kedua. Itu kena tahu. Jadi kalau kita ni kan mula-mula lagi, ni kita buat dalam bentuk carta begini. Cuba tengok ni. Ni paragraf pertama, ayat 1 hingga 4. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adab-adab doa menggunakan Asmaul Husna untuk memuji Allah. Cuba tengok dalam carta ni. Ini paragraf pertama. Kita ni terlebih dahulu kena faham baik-baik daripada awal lagi. Surah Fatihah ni hak ringkas. Sebab ni kita akan selepas ni kita akan bertemu dengan surah Baqarah yang panjang. Takut bercelaru situ. Jadi terlebih dahulu kena biar jelas dulu di sini.
Apa maksud paragraf ni? Kita nak bagi setiap surah tu kepada berapa bahagian. Beginilah caranya. Yang ringkasnya. Kalau dalam surah juzuk Amma tu banyaklah. Surah-surah yang pendek tu mudah nampak begini. Kita mudah nak bagi tu. Ini ayat 1 hingga 4. Ini paragraf pertama namanya. Paragraf kedua ayat 5. Jadi kadang-kadang satu paragraf tu masuk beberapa ayat. Kadang-kadang satu paragraf tu satu ayat lah. Jadi itu benda yang kita kena perhatikan. Di paragraf kedua ayat 5 saja, iaitu kelayakan disembah dan diminta doa kepadanya. Dan kelayakan kita juga sebagai peminta doa. Kita ni layak ke tidak? Apa sebab kita layak? Apa yang melayakkan kita berdoa kepada Allah? Allah juga layak. Kelayakan dia layak. Orang lain tak layak. Berhala ke apa ke tak layak. Untuk kita nak minta doa, nak kita mengabdikan diri kepadanya, beribadat kepadanya, itu tidak layak. Nak cerita kelayakan. Paragraf ketiga ayat 6 saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa sebenarnya. Doa sebenarnya duduk situ. Yang nak diajar kepada kita tu doanya duduk situ. Bukan semuanya doa tu. Ni doanya. Ajar doa tapi adab dulu, cerita kelayakan dia, kelayakan kita. Lepas tu apa yang kita nak minta? Ni, ihdinas siratal mustaqim. Ni paragraf keempat ayat 7. Apa maknanya? Keterangan doa dan apa yang diminta. Keterangan, penjelasan doa yang kita minta tu apa? Nak bagi jelas lagi. Itu dia bagi kepada empat saja paragraf dia. Begitulah kita akan buat seterusnya sampai ke akhir Quran ini. Setiap surah tu dibahagi kepada beberapa paragraf. Barulah nampak gambaran itu. Kalau kita nak tengok Quran, tengoklah. Ni cuba tengok. Di sini. Ayat 1 hingga 4 ini apa? Paragraf pertama. Ayat 4 paragraf kedua. Ayat 5 paragraf ketiga. Ayat apa ni? 6 ataupun ayat 7 ni, ayat ke-7 ni kalau kita kira Bismillahirrahmanirrahim tu sebagai ayat yang berasingan, seperti kita dah bincang kemarin. Jadi ini keterangan tentang sirat yang kita minta tu. As-siratal mustaqim tu apa? Ni penjelasannya. Penjelasan ataupun keterangan tentang apa yang kita minta tu dengan lebih jelas, dengan lebih terang lagi. Inilah bahagian. Kalau kita bagi dalam bentuk carta, dia jadi begini. Dia jadi begini. Jadi mesej utama surah ni orang panggil amud dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Urdu yang dipanggil markazi mazmun. Markazi mazmunnya apa? Surah ni apa utamanya? Tema utamanya ataupun mesej utamanya, iaitu memohon jalan yang lurus dan betul. Ihdinas siratal mustaqim. Itu intipatinya. Itu intipatinya. Itulah doa. Baik, kalau kita tengok tadi, kita dah bincang dari sini. Ayat kelima merupakan paragraf kedua yang menyatakan kelayakan Allah sebagai tempat memohon doa. Kenapa dia yang harus kita tujukan segala doa? Jawabnya ialah kerana dialah yang kita taati, kita sembah dan kita puja. Dialah yang kita percaya sebagai pencipta yang maha berkuasa. Kita pula adalah hamba-hambanya. Maka tidak ada sesuatu yang lain yang layak disembah dan ditujukan doa selain dia, Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang ditaati dan disembah oleh kita. Itulah artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita berhak minta dengan dia? Sebab kita menyembah dia. Kita percaya dia lah segala-galanya kepada kita. Dan kenapa dia tu layak kita minta? Sebab dia tu Tuhan. Dia tu lah yang memiliki segala-galanya. Sebab dia tu Tuhan kita. Dialah yang sebenarnya yang menguasai alam semesta ni.
Kerana beribadat kepadanya, jualah manusia hanya layak berdoa kepadanya. Tidak ada orang lain atau sesuatu yang lain yang layak diminta pertolongan oleh manusia. Sebagaimana tidak ada orang lain atau sesuatu yang lain yang layak disembah olehnya. Tak ada. Yang layak kita sembah, dia. Yang layak kita minta, dia. Sebab apa? Sebab kita menyembah dia, kita tak ada sembah yang lain. Kita nak minta dengan siapa lagi? Kita nak minta dengan dia, kita pun layak. Nak sedar kita sedar memang kita ada kelayakan untuk minta. Jangan tak ada kelayakan. Macam mana kita nak minta dengan dia sedangkan kita tak percaya pun kepada dia? Kita tidak anggap dia berkuasa, maha berkuasa pun, maha memberi rezeki, tidak. Macam mana kita nak minta dengan dia? Kita duduk percaya kepada yang lain. Begitu maksudnya, ya. Kita tengok dulu sepintas lalu. Yang ketiga, ayat 6 adalah paragraf ketiga. Di dalamnya terkandung doa yang sebenarnya hendak diminta, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini sebenarnya adalah doa yang paling lengkap dan ideal. Kalau hak minta Tuhan nak ayat kita, nak cerita kita hak paling lengkap, kita nak minta apa dalam hidup ni? Ni minta ni. Kalau selesai semua yang lain. As-siratal mustaqim adalah jalan tauhid yang merupakan suruhan utama Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kata as-siratal mustaqim, dia tak ada unsur-unsur campur baur dengan syirik, tak ada. Ini jalan tauhid. Ajaran Islam, ajaran Quran, ajaran Sunnah, itulah yang utamanya, tauhid. Dengan melalui jalan itu, manusia akan mendapat keredaan Allah dan akan memasuki syurga yang abadi. Jadi siratal mustaqim ni kena betul dalam dunia ni, baru di akhirat tu kita dapat merentasi as-siratal mustaqim, sirat. Bila dapat melepas itu, masuk syurga. Kalau tak lepas itu, habislah kita, jatuh situ. Sebagaimana dalam dunia ni pun, kalau tak ikut siratal mustaqim tu, melenconglah, larilah kita daripada landasan. Yang keempat, paragraf yang keempat, ayat ketujuh merupakan paragraf keempat dan terakhir di dalam surah Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat keterangan dan perincian tentang doa yang dipinta, baik yang bersifat positif atau negatif. Dalam bentuk positif dan negatif. Yang kita nak, itu positif. Yang kita tak mahu, yang kita tidak nak, itu negatif. Negatif. As-siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat daripada Allah. Itu hakikatnya. Bukan baru, daripada Nabi Adam lagi, daripada dahulu lagi. Mereka terdiri daripada para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Siapa? Apa ni? Alladzina an'amta alaihim. Di dalam surah An-Nisa ayat 69, kita tengok 69 menjelaskan siapa alladzina an'amta alaihim, iaitu di kalangan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Saya dah bagi dari situ. Lihat An-Nisa ayat 69. Kalau kita nak tengok sini, ni cuba tengok sini, An-Nisa ayat 69. Ini orang panggil tafsir Quran dengan Quran. Jadi ni cuba tengok ni. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ni ayat 69. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, itulah mana orang yang ikut siratal mustaqim itu. Mereka ialah mereka bersama dengan orang-orang yang Allah telah kurniakan nikmat kepada mereka. An'amallahu alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sama tu. Ayat ni mentafsirkan alladzina an'amta alaihim itu siapa.
iaitu minan nabiyyin, dari kalangan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Nak masuk dalam ni lah kita ni. Nabiyyin tu tak boleh dah. Nabiyyin tak boleh. Kita tak boleh. Kita boleh masuk 3 ni. Jangan tak termasuk dalam 3 ni. Tak termasuk dalam 3 ni, tak termasuklah dalam alladzina an'amta alaihim. Siddiqin, syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman. Itulah sebaik-baik teman, kawan dalam kehidupan ini. Inilah orangnya. Kena sedar tu, kena sedar. Itulah yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ni bi as-siratal mustaqim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Itu maksud siratal mustaqim. Ini keterangan tentang doa tu, perincian tentang doa tu. Seperti orang golongan Yahudi. Kalau kita tengok tafsir Quran dengan Quran, lihat Al-Baqarah ayat 90, Al-Ma'idah 60, sekurang-kurangnya tengok situ cukup dah. Situ jelas siapa al-maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Itu penjelasan doa dalam bentuk negatif, yang tidak, tak mahu. Itu tak mahu. Siapa? Dalam surah Al-Fatihah ni, al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah. Seperti bukan itu saja, ramai lagi yang lain, kumpulan lain. Seperti golongan Yahudi. Bukti bahawa golongan Yahudi itu termasuk dalam al-maghdubi alaihim, tengok dalam ni lah, surah Baqarah ayat 90, Al-Ma'idah 60. Si as-siratal mustaqim, bukan juga jalan orang-orang yang sesat, seperti golongan Nasara atau Kristian. Ini seperti, bukan ini saja. Jadi, contoh dalam Quran Tuhan baginya golongan Nasara. Di dalam An-Nisa ayat 44, tengok situ. Jadi maknanya kita belajar ni kena ingat, bukan dalam kelas ni saja, bukan dalam masjid sekarang ni kita berada ni, bukan. Kena balik, buka pula Quran tu sendiri, tengok Quran terjemahan, atau buka handphone kita ada Quran dengan terjemah, tengok ni semua. Tengok pula. Yang saya eloknya kalau dah ada nota ni, sebelum hari tu dah baca dah. Tengok dulu. Baru nampak. Baru nampak. Itu siratal mustaqim. Itu maksud siratal mustaqim. Jadi itulah yang kita mintanya. Baik. Mesej utama surah, ihdinas siratal mustaqim, atau tema utamanya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa inilah sebenarnya merupakan mesej utama surah Al-Fatihah. Ia adalah permintaan hamba kepada Tuhannya agar ditunjukinya jalan yang lurus di sepanjang perjalanan hidup si hamba. Kita ni nak biar Tuhan tunjuk kepada kita, dan Tuhan jaga kita supaya berada di atas jalan itu. Hamba memohon kepada Tuhan supaya memberi hidayah dan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh dengan ikhlas di sepanjang hayatnya, sehingga apabila ia mati, ia berhak dan layak memasuki syurga. Itu mesej utama. Mesej utama daripada doa ni itulah. Jadi yang sebenarnya yang nak minta tu ialah inilah bahagian yang ke ni, paragraf yang ke 3 ni, ayat 6. Ini yang nak sebenarnya, ini yang dikehendaki sebenarnya, tetapi Allah SWT ajar adab kepada kita. Jadi di sini sebut alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita mengambil kira bismillahirrahmanirrahim yang pertama, maka maliki yaumiddin itu yang keempat. Kemarin kita dah bincang, dah tak perlu bincang lagi tentang khilaf-khilaf itu. Ni apa ni, bismillahirrahmanirrahim dalam tu ada dah. Bismillahirrahmanirrahim tak ada dah ar-rahmanirrahim. Kemudian ar-rahmanirrahim. Jadi bagi orang yang tidak menerima bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat yang pertama,
Ar-Rahmanir Rahim ada pula, ada juga. Tidak kata tak ada, tidak kata tak ada juga. Kalau kita ambil daripada Bismillahirrahmanirrahim jadi 4. Tapi kalau kita ambil daripada Alhamdulillahirrabbilalamin 3. 3 lah maksudnya, begitulah. Ini adab doa, adab. Beginilah macam kita apa-apalah adab kan. Kita nak cerita apa-apalah kepada orang, kita nak minta apa, kita nak minta butan misalnya dengan orang, kita kena ada adab. Kena ada adab. Paling tidak kalau kita pergi di bank kena isi borang dulu, tidak kata pergi minta terus, tak. Kena isi borang dulu, cerita apa-apalah, apa cerita kelayakan kita, apa semua tu, itu dalam bentuk borang. Kalau kita dalam bentuk percakapan ni, kita pujilah dia dulu. Kena tahu dia tu siapa, sebab apa kita nak pergi minta dengan dia ni. Sebab dia ni baik, sebab dia memang kaya, sebab dia memang tempat yang patutnya. Adakah kita nak pergi minta dekat orang miskin, orang apa-apa kedana tak pakai? Takkan nak pergi minta dengan dia. Sekurang-kurangnya dia ada berkuasa, negeri Kelantan kau misalnya, kita kata kalau tidak alam semesta pun, sekurang-kurangnya dia ada, barulah kita nak minta yang sesuai dengan yang dia boleh bagilah kira-kiranya. Itu adab. Kalau kita nak cerita apa-apa pun, orang tak cerita gung, selalu pergi cerita gung terus gitu dah. Cerita cara ada adab dia. Kalau nak cerita tentang orang yang kita sayang, orang tu sayang, dia sakit, kita terus pergi cerita, terkejutlah. Itu adab. Kena beradab dengan cara sebut dulu, kita ni semua hak Tuhan belaka. Kita ni semua mari dalam dunia ni sekejap, bila sampai masa kita pergi, barulah cerita tu, barulah tak terkejut. Itu adab. Tak ada adab tak boleh. Kita nak pergi minta anak orang pun kena ada adab. Takkan nak pergi minta tengah jalan ikut, suka-suka hati tu minta, bertemu tu minta tu, takkanlah macam tu. Itu adab. Semua dalam kehidupan kita ni ada adab tu. Kalau tak ada adab tu tak boleh, tak kena. Lepas tu barulah kita minta. Kita nak minta apa? Kalau kita nak minta dengan orang ni, minta butai ke apalah, kita kata, macam kita kata tadi, nak minta anak dia ke, itu kita nak minta lah tu. Tapi kena ada adab. Kena ada adab. Kalau tak ada adab, tak boleh. Tak kena cara. Adab tu kalau kita perhatikan, Nabi SAW telah praktik dah. Contoh saya nak tunjuk di sini, ada satu risalah yang saya dah buat dah. Kalau boleh, ni kita slow-slow dulu kan. Mula-mula ni slow-slow dulu kan. Ni contohnya, ni satu risalah yang saya buat. Kalau boleh semua ada, lagi baik. Semua kita ada, nanti saya minta Ustaz Muawiyah biar dia print. Ni dalam ni doa ni, amalan yang mudah, beberapa amalan mudah dan ringkas, tetapi besar pahala dan kelebihannya. Kita ni kalau nak baca semua zikir ataupun wirid yang Nabi bagi tu banyak sebenarnya. Banyak. Sekurang-kurangnya adalah wirid kita, amalan kita, daripada hadis yang sahih. Jadi saya nak tunjuknya apa? Sayyidul Istighfar. Ni Sayyidul Istighfar. Dalam ni saya masuk juga Sayyidul Istighfar. Jadi ketua ataupun penghulu istighfar. Kalau nak istighfar, istighfar yang terbaik Nabi ajar kita. Inilah. Cuba tengok adab dia tu. Sebelum nak minta ampun dengan Tuhan tu, cuba tengok macam mana Nabi ajar. Sayyidul Istighfar antaqul, penghulu istighfar. Tak boleh nak lawan yang lain. Ini kepala raja istighfar. Iaitu engkau ucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika
mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi ighfir li. Ni doanya. Cuba tengok. Semua ayat tadi, semua surah Fatihah tadi. Yang mintanya ni. Yang sebelum pada tu itu ada. Sebelum pada tu ighfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni ujung dia lah sampai setakat ni. Ini kita akui lagi sebab sebab apa kita minta dengan dia, biar dia ampunkan kita. Sebab tidak ada siapa pun yang boleh mengampunkan kita selain dia. Orang lain tak boleh. Nabi kata apa? Wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yawmin qabla an yumsiya fahuwa min ahli al-jannah. Wa man qalaha min al-lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli al-jannah. Maksudnya penghulu istighfar ialah engkau mengucapkan, ya Allah, ni yang kena ucapkan, ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Engkau telah menciptakan daku. Kita mengadu hal kepada dia. Kita mengaku kerendahan diri kita, kehinaan kita. Siapa kita? Kita ni hamba. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam pengetahuan dan janji-Mu semampuku. Setakat yang aku mampu, aku dah buat dah. Aku dah buat dah. Apa pun yang aku berjanji dengan-Mu, nak sembahyang dah. Nak puasa dah. Setakat yang aku mampu buat. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan apa yang telah aku perbuat. Yang tak baik yang kita buat tu ada kesan dia. Kita berlindung dengan dia. Aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Mengaku dulu depan dia. Mengaku. Ampunilah dosaku. Inilah istighfarnya, inilah. Ni itu je. Intipatinya. Ihdinas siratal mustaqim tadi tu. Kalau dalam surah Fatihah tu ni. Tapi yang sebelum tu ada. Begitulah caranya. Di sini pun ada adab kita dengan Tuhan. Begitu yang Nabi ajar. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Itu kita mengaku. Yang kita minta sebenarnya tu saja. Itu saja. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seterusnya, sesiapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh yakin dan dia mati pada hari itu sebelum petang, dia ahli syurga. Dia terus kata begitu. Ini kelebihannya. Dan sesiapa yang mengucapkannya di waktu malam dengan penuh yakin lalu dia mati sebelum pagi, dia juga ahli syurga. Ini bukan hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hibban, Al-Bazzar dan lain-lain. Kalau buka dalam kitab-kitab hadis tu ada lah. Dalam Sahih Bukhari, contohnya Sahih Bukhari, buka saja, mudah. Tulis saja Sayyidul Istighfar. Keluar tu Sayyidul Istighfar. Jadi kita ambil ni matan hadis dalam Syamilah ni, maktabah Syamilah ni, cuba tengok. Keluar tu. Di dalam Sahih Bukhari ada. Ni. Kalau nak amal yang macam ni. Jadi betul-betul serupa. Kalau kita tengok yang Nabi amal, Nabi praktik tu praktik apa yang dia ajar dalam Quran tu dah. Fatihah tu. Mana buktinya Nabi minta yang lain dengan adab itu? Tengok Sayyidul Istighfar. Tengok Sayyidul Istighfar. Di situlah ada semua ni. Yang kita naknya, yang minta sebenarnya dalam Al-Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, iaitu paragraf ketiga ayat ke-6. Itu sebenarnya doanya. Kalau istighfar tadi, ighfirli, itu saja. Dalam Sayyidul Istighfar tadi, ighfirli itu. Ini ampunilah dosaku. Ataupun kalau di sini dalam yang Arab ni saja, ighfirli. Itu yang diminta sebenarnya. Minta ampun. Itu minta petunjuk. Jadi sebelum kita minta tu, cuba tengok berapa banyak ni dia pengakuan ni. Pengakuan terhadap Tuhan. Allahumma anta rabbi, Engkau adalah Rabbku. Cuba tengok tadi dalam surah Fatihah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb, disebut Rabb. Begitulah. Jadi yang ni paragraf keempat ni, ayat ketujuh ni keterangan doa dan apa yang diminta tu, apa yang diminta tu. Apa yang diminta tu Tuhan cerita dah juga kepada kita tadi. Jadi jalan orang-orang yang mendapat nikmat itu, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Itulah kesimpulannya. Jadi kalau kita baca Quran tu setiap surahnya begini, nampak jelas. Kadang-kadang kita baca tu kita tak tahu ni nak masuk dalam bahagian mana ni. Kita tak tahu. Itulah, jadi tak berasa lah kemanisan dia tu, tak nampak. Ni kalau kita tengok ayat Quran, tengok pula hadis, sama Nabi buat tu serupa yang diajar dalam Quran ni lah. Yang Nabi ajar doa apa ni, Sayyidul Istighfar apa tadi, betul-betul macam ni cara dia. Jadi mesej utamanya minta ampun kepada Allah. Jadi mesej utama di sini mohon jalan yang lurus. Begitu. Baik. Jadi kalau dah nampak, itu sebagai asas, sebagai asas kepada yang lain-lain. Seterusnya kita nak pergi dah, kita tak boleh slow-slow sangat, sebab 30 hari kan. Jadi kita pergi hari ni kepada surah yang kedua. Nak baca tu baca sendirilah. Nak belajar qiraat, nak belajar tajwid tu belajar sendirilah. Lain, tempat lain lah. Sekarang ni kita nak faham Quran tu, maksud setiap surah tu yang Allah bagi kepada kita tu apa. Bila kita baca daripada ayat ni sampai ke ayat ni tu, apa maksudnya. Nak tengok terjemahan, tengoklah, ada dah terjemahan banyak dah. Tengok sini. Jadi bila kita belajar ni, lepas ni balik tengok pula. Seeloknya dah ada nota siap dah, kita sudah lengkap dah ada nota ni. Sebelum mari belajar, sebelum ataupun tengok live tu, ataupun tengok rakaman itu, kita baca dulu. Baca dulu. Baik. Ini surah yang kedua. Tertib surah, mana dalam Quran orang panggil tertib mushafi. Tertib dalam Quran yang ada ni. Surah ni nombor 2. Nama surah Al-Baqarah. Bilangan ayatnya 286. Bilangan rukuknya, kemarin kita dah sebut dah apa makna rukuk, apa makna apa ni. Agaknya jelas lah. Tengok situlah. 40 rukuk semua. Makkiyah ke Madaniyah, ini Madaniyah. Kalau surah Al-Fatihah itu Makkiyah, maka ini Madaniyah. Surah ini diturunkan semasa atau selepas Nabi SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah. Setelah Nabi SAW berada di Madinah. Lepas tu tak mestinya semua kandungannya itu turun di Madinah semua. Boleh jadi turun di Mekah, tapi selepas berpindah ke Madinah. Itu pun termasuk dalam Madaniyah juga. Bukan maksud Madaniyah ni ketika Nabi duduk di Madinah saja. Di luar Madinah tidak. Ada. Semua tu kira Madaniyah. Tertib turun. Kalau dari segi tertib turunnya 87. Tertib nuzuli orang panggil. Tertib nuzuli. Tertib turun apa ni? Surah ni 87. Tiba-tiba dalam Quran yang ada ni nombor 2. Itu kan berbeza. Jadi nak faham kenapa begini, macam mana, siapa susun begini, itu kena tengok dalam usul tafsir. Dalam nota yang saya buat selepas asar, Ustaz Zawawi mengajar tu, tengok situ. Di situ diperjelaskan cerita turun-turun ni, tertib turun. Tertib turun ni dia ada berapa peringkat pula, tengok di situ. Saya tidak nak jelaskan di sini. Kalau kita tengok Quran yang saya pakai ni, cuba tengok ni, dia dah tulis dari sini. Itu antara yang menarik. Ayatuha, ayat-ayatnya, jadi ayat surah Baqarah 286, surah Al-Baqarah Madaniyah 2. Dua ni, nombor 2 ni, di permulaan ni maksudnya dalam tertib mushaf, dalam Quran yang ada, yang kita pegang ni. Dalam tertib nuzulnya turunnya tu 87 nombor dia. Surah ni. Rukuknya ada 40. Itu lebih ni istimewa. Bukan semua
Al-Quran ada begini kan. Tak apalah. Baik. Sekarang ni kita nak tengok. Ni carta dia. Ni carta untuk surah Baqarah. Jadi mesej utama apa? Perubahan kepimpinan. Ni nak dapat nak buat keputusan bahawa mesej utama dia, tema utama dia, intipati semua tu apa nak cerita apa? Nak ceritanya perubahan kepimpinan. Ni nak buat kesimpulan gini, keputusan gini ni, bukan main ni, kena kaji semua tu. Apabila kita menganalisanya, kita boleh bagi kepada paragraf 1, paragraf 2, perhati semua tu. Inilah kesimpulannya dapat. Perubahan kepimpinan. Nak hidup dalam keadaan baik ni, dia kena berubah kepimpinan tu dulu. Quran mari ni nak ubah kepimpinan lah. Kalau hak tak betul tu, tak boleh kita duduk dalam keadaan yang tak betul. Kena betul situ dulu. Kepimpinan siapa? Sebelum tu Yahudi. Berapa abad dah duduk pegang kuasa, duduk menjadi pemimpin dunia. Pemimpin dunia. Jadi oleh kerana mereka tu sudah tidak layak, dalam surah Al-Fatihah disebut Al-Maghdub, mereka itu sebenarnya. Rupanya pemimpin kita ni Al-Maghdub. Jadi macam mana Al-Maghdub nak jadi pemimpin? Tentu tak akan baik. Tentu tak akan molek cara kepimpinan. Nak ubah itulah. Nabi SAW hari itu nak ubah itulah. Sebab itu dalam kenyataannya Nabi SAW dia memerintah dan dia mengubah semua tu, sistem-sistem yang ada. Itu maksudnya. Barulah berada di atas landasan yang betul. Yang selama ni tak betul, lari dah. Itu maksudnya. Cuba kita tengok ni. Ada 1, 2, 3, 4. Bagi 4 saja. Sepanjang-panjang surah Al-Baqarah ni ada ayat sebanyak 286 ayat ni. Ni ya kalau kita nak bagi. Kalau kita nak bagi secara kasar. Itulah maksud kerangka kasar. An-Nazmul Jali ataupun struktur mikro. Baik. Daripada ayat 1 cuba tengok sehingga ayat 39. Ayat 1 hingga 39. Baik, kita tengok ayat ni. Ni ayat 1. Cuba tengok Quran ni. Sehingga 39. Tengoklah. Sampai mana 30? Ni 35. Sampai 39. Sampai 39 ni baru 29. Ni sampai kepada ni hum fiha khalidun. 39. Begitulah caranya begitu. Daripada ayat 1 hingga 39. Cuba tengok Quran. Kita buka Quran ini tengok. Ayat 1 Alif Lam Mim sampai 39. Hum fiha khalidun. Setakat tu. Apa pengajaran dalam tu? Apa pengajaran? Apa kandungannya? Apa intisarinya? Cuba tengok sini. Daripada 3 sikap manusia, hendaklah dipilih sikap orang-orang yang beriman terhadap jawatan khilafah dan akidah tauhid. Itu intipati. Daripada ayat pertama sampai ke situ duduk cerita 3 golongan manusia. Orang yang beriman, orang kafir, orang munafik. 3. 3. Termasuklah juga Yahudi apa semua tu masuk situ. Jadi kita nak pilih yang mana? Cara Yahudi ke, cara Nasara ke, cara musyrikin ke, cara munafik ke? Tak boleh pilih semua. Kena pilih orang mukmin. Orang mukminnya kalau cuba kita perhatikan dalam ayat ni. Cuba kita perhati dalam ayat ni yang mula-mula tu. Cuba tengok. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Itu start dah tu. Cerita tentang orang mukmin. Lepas tu wa ulaika humul muflihun sampai nombor 5. Sini cerita orang mukmin.
Lepas tu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, cerita orang kafir pula ni. Kalau kita perhati pula, kita pecah lagi pula. Di antara ayat 1 hingga 39 tu kalau kita pecah, dia terbagi kepada beberapa ya sebenarnya. Ni orang kafir, ni orang munafik pula. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya tidak mukmin, dia munafik. Ni semua ni yang tak mahu, ni orang menipu diri sendiri. Begitulah seterusnya. Jadi ini yang kita tak boleh pilih cara mereka ini. Yang kita nak kena pilihnya yang mula-mula tu lah, yang mula-mula tu, iaitu sampai kepada apa ni, wa ulaika humul muflihun ini. Ni wa ulaika humul muflihun ayat 5. Itu yang kita kena pilih. Itulah orang mukmin. Jadi itulah orang-orang alladzina an'amta alaihim, yang kita minta doa dalam surah Fatihah tu, kita minta jalan yang lurus. Allah SWT pun bagi seseolahnya. Bila kita minta tu, sebuah Quran dia bagi, bermula daripada surah Al-Baqarah. Kalau kamu nak yang kamu minta tu, kamu ikut yang ni, yang ni kamu ikut ini. Kamu kenalah jadi orang mukmin, jangan jadi orang kafir, jangan jadi orang musyrikin, jangan jadi orang munafik. Itu disebutkan kemudian. Inilah apa ni mukmin ni lah, orang mukmin inilah alladzina an'amta alaihim. Dan yang lain-lain selepas itu, itulah al-maghdubi alaihim, dan itulah ad-dallin. Itu ringkasan dia. Itu ringkasan dia. Nak tengok terjemahan, tengok sendirilah. Baca, tengok, perhati molek. Perhati molek-molek. Jadi kalau tengok sini jelas 1 hingga 39 itu, 40 hingga 141 sebab-sebab perlucutan jawatan kepimpinan daripada Bani Israel dan seruan terhadap mereka supaya beriman kepada syariat yang terakhir. Jadi Yahudi itu pun manusia juga, orang seperti kita juga, tapi dia telah menyeleweng. Nak ceritanya, selama berabad-abad dia duduk menguasai dunia. Bahkan sampai sekarang ni, perebutan di antara orang Islam, perlawanan di antara orang Islam dengan orang kafir ni, Yahudi lah yang utamanya. Walaupun dia tu kita tengok peta dia kecil, tapi di mana-mana dia yang berkuasa sebenarnya. Tetapi dia sudah berubah banyak dah daripada asal. Padahal asalnya keturunan Nabi-Nabi, tetapi sudah berubah banyak, sehingga walaupun dia keturunan Nabi pun, walaupun dia pernah mengikut ajaran Tauhid, pegang dengan ajaran Tauhid, bila dia menyeleweng, kita tak boleh ikut lagi. Itu nak ajar kita. Ikut pemimpin ni selagi dia betul. Bila dia tak betul, tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Kalau kita ikut juga, jadi kita punah lah. Seperti dia lah rusak kita. Dengan sebab itu tak boleh. Tujuan Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ni, diutuskan nak ubah yang tu lah. Nak ubah tu bukan senang. Dia kena lawan yang hebat lagi daripada tu. Kalau dia dakwa kitab suci, maknanya kitab suci yang telah diselewengkan itu, kita kena bawa kitab suci yang tidak diselewengkan, yang sebenar, baru boleh lawan. Sebab dia ada kitab suci. Dia bukan calang-calang lawan. Calangnya musuh yang hebat, yang asalnya mendapat kitab suci juga. Tetapi dia sudah menyeleweng. Jadi berapa ramai, betapa pengaruh dia, cuba bayangkanlah. Sebab itulah pengaruh Kristian ni paling ramai dalam dunia sekarang ni. Walaupun dia menyeleweng pun, tu nak cerita pengaruh dia kuat. Sebab apa? Sebab dia tu kan daripada Bani Israel. Kristian Kristian pun Nabi Isa tu pun Bani Israel juga. Tapi bila menyeleweng, Allah tak bagi tu. Jangan tu, rusak kalau kita tu. Kita kena ubah. Ini sebenarnya. Sebab itulah kan ajaran Quran dia sebenarnya, kalau kita perhati dengan betul lah. Kalau orang takut, ni ajaran revolusi ni, mengubah kerajaan ni, mengubah pemerintahan ni. Dia di situ. Tapi kita nampak macam Nabi tu duduk dakwah, orang pergi sembahyang, pergi puasa, itu saja. Nabi bukan ajar itu saja, kan dia daripada tak ada negeri, ada negeri kan. Daripada hanya duduk ajar akidah saja, lepas tu dia melaksanakan syariat Islam yang lengkap. Tidakkah begitu?
apa yang telah diselewengkan oleh Yahudi dan Nasara tu. Itu. Yang ketiga, daripada ayat 142 hingga 283. Dia kena tengok lah. Manusia hendaklah menerima Islam semua sekali, dengan beramal mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi terakhir, supaya benar-benar menjadi umat yang terpilih dan dapat menjadi contoh dan bukti kepada sekalian manusia. Itu pengajarannya. Kalau kita perhati, cuba baca daripada ayat 142 sampai 283 ni, tidak ada ke benda ni? Ada, memang ada. Jadi kita dikehendaki menerima Islam semua sekali. Yahudi dan Nasara tidak begitu. Dulu betul lah, memang dia ikut ajaran kitab suci itu betul-betul. Lepas tu tidak. Apa ni? Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebahagian kitab dan kufur kepada itu. Tidak beriman semua. Tak boleh macam tu. Kena ikut agama, ikut sepenuhnya. Jangan ikut Yahudi, jangan ikut Nasara, dia pilih-pilih. Kalau ada perangai pilih-pilih gitu, akibatnya kita akan jadi senasib dengan mereka. Yang naknya apa? Kita jadi contoh yang baik, ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi umat yang terpilih. Nak jadi umat yang terpilih macam mana? Kalau menipu orang boleh. Kalau ambil riba dengan orang boleh. Itu Yahudi setelah mengubah ajaran agama. Ambil riba dengan orang, bukan Yahudi boleh, sama dia tak boleh. Kenapa begitu? Itu ajaran yang betul ke tu? Boleh jadi contoh ke macam tu? Kita nak buat contoh macam tu. Bunuh nabi-nabi, bunuh orang-orang pejuang kebenaran, bawa kebatilan, menyebabkan orang jadi gila, jadi mengikut hawa nafsu. Betul ke begitu? Nak hidup dalam dunia ni cara yang betul? Tak betul tu. Jadi kena ikut cara Nabi lah. Nabi buat macam mana? Kalau tak boleh riba, tak boleh semualah. Tak boleh bunuh orang, tak boleh lah siapa pun. Tak kira lah dia bangsa apa pun, agama apa pun, kecuali kalau dia harbi, kalau dia dahagakan darah kita, lain cerita. Kalau tidak, tak boleh. Jadi ikutlah ajaran Islam. Kalau ajaran Islam tak adalah kelebihan bangsa tu, bangsa dia lebih, sentiasa lebih, bangsa lain hina semua. Itu keajaran Allah. Itulah yang diselewengkan oleh mereka. Jadi Nabi SAW mari meletakkan manusia itu setara, serupa, sama saja. Itulah ajaran yang benar. Jadi panjanglah kalau kita nak cerita begitu kan. Ini secara ringkas ya. Yang keempat, jika kamu mengikut hukum-hukum syariat terakhir dengan penuh keikhlasan, kerana kedua-duanya akan datang pada hari kiamat nanti sebagai dua kumpulan awan, atau sebagai dua payung besar, atau sebagai dua kumpulan burung yang terbang berbaris-baris dengan tujuan membela pembaca-pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah, kerana membacanya membawa keberkatan, meninggalkannya, yakni tidak membacanya, menyebabkan penyesalan, dan pembacanya tidak dapat dikuasai, yakni dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Hadis riwayat Muslim, At-Tabrani, Abu Awanah, Ibn Hibban dan lain-lain. Yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli syai'in sanaman wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu ada puncaknya, dan sesungguhnya puncak Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Al-Hakim. Beliau mengatakan ia sahih, dan Az-Zahabi memperakui kesahihannya. Kelebihan dan fadilat ayat Al-Kursi secara khusus. Ayat ke-255 di dalam surah Al-Baqarah dipanggil ayat Al-Kursi. Beberapa hadis Rasulullah dinukilkan berkenaan dengan kelebihannya. Antaranya ialah hadis-hadis di bawah ini. Yang pertama, an Ubay bin Ka'b qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnika al-ilmu Abul Munzir. Bermaksud Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
Wahai Abul Munzir, tahukah kamu mana satu ayat Al-Quran yang ada padamu yang paling agung? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata baginda, wahai Abul Munzir, tahukah kamu mana satu ayat Al-Quran yang ada padamu yang paling agung? Kata Ubay, aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yakni ayat Al-Kursi. Kata Ubay, terus beliau sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku seraya bersabda, tahniahlah atas ilmumu wahai Abul Munzir. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan lain-lain. Yang kedua, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta. Bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca ayat Al-Kursi selepas setiap sembahyang fardu, nescaya tidak ada apa-apa lagi yang menghalangnya daripada masuk syurga selain daripada mati. Hadis riwayat Tabrani, An-Nasa'i, Ibnu As-Sunni dan lain-lain. Yang ketiga, syaitan berupa manusia yang pernah hendak mencuri makanan tiba-tiba ditangkap oleh Abu Hurairah yang berkawal menceritakan tentang kelebihan ayat Al-Kursi. Ceritanya itu kemudiannya disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata syaitan itu, "Idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtima al-ayah fa innaka lan yazala 'alayka min Allahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha." Bermaksud, apabila engkau telah ke tempat tidurmu, bacalah ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga ke akhir ayat. Dengan membacanya akan terus ada pengawal daripada Allah yang mengawalmu, dan syaitan sama sekali tidak akan dapat menghampirimu hingga ke pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baca lagi. Kelebihan dan fadilat dua ayat terakhir surah Al-Baqarah secara khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ayatani min akhir surah Al-Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu." Bermaksud, dua ayat di akhir surah Al-Baqarah, sesiapa membacanya pada sesuatu malam, ia akan cukup untuknya pada malam itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Cukup. Kemudian kita nak tengok perkaitan surah Al-Baqarah dengan surah sebelum dan selepasnya. Begitulah sepatutnya bila kita baca sesuatu surah, kena tahu apa kaitan, apa hubungan, apa kesinambungan antara surah itu dengan sebelumnya dan selepasnya. Dia memang ada berkait. Dia bukan tak ada kaitan, bukan tak ada kaitan. Walaupun dari segi turunnya itu dulu tidak seperti yang ada dalam Quran sekarang ni, tapi oleh kerana Quran yang ada sekarang ni, tertib surah itu pun semua ditentukan oleh Rasulullah juga. Sebab itulah hikmah dia sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kita kena tahu memang ada hubungan itu. Walaupun dari segi turunnya dulu lain, dulu kemudian tu lain, seperti kita telah sebutkan tadi. Tapi berdasarkan apa yang ada ni, dengan wahyu Allah, susunan itu memang dia ada kaitan. Jangan ingat tak ada kaitan. Yang kita bincang sekarang ni mikro, keseluruhan kerangka kasar surah. Bahkan sebenarnya kalau kita belajar tafsir dengan mendalam, bukan setakat surah dengan surah, setiap ayat dengan ayat tu dia ada perkaitan. Kenapa ayat ni selepas ayat ni, kenapa ayat selepas ayat ni, ada. Bukan tak ada kaitan. Walaupun kita nampak ini cerita lain pun dia ada kaitan. Bukan tak ada kaitan. Itu kena ingat begitu. Di dalam surah Al-Fatihah telah tersebut golongan yang dimurkai Allah, al-maghdubi alaihim. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh mereka di sepanjang sejarah. Di dalam surah Al-Fatihah juga telah tersebut golongan yang sesat, ad-dhalin. Mereka adalah orang-orang Kristian. Di dalam surah Ali Imran yang akan menyusul selepas surah Al-Baqarah ini pula disebutkan kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh mereka di sepanjang sejarah. Akibatnya mereka hilang kelayakan untuk menjadi pemimpin manusia. Hamba-hamba Allah yang sebenar dan mukmin sejati tidak akan mahu memilih jalan yang dilalui kedua-dua golongan itu. Itu kesimpulannya. Kalau kita perhatikan surah Fatihah, kita minta alladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surah Baqarah menyebutkan
al-maghdubi alaihim. Apa jenayah mereka? Kenapa mereka tidak layak dah jadi pemimpin? Kenapa Allah SWT tak pilih dah Nabi terakhir tu daripada Bani Israel? Tak pilih. Padahal sebelum itu sampai Nabi Isa, Bani Israel begitu ramai, sehingga ulama-ulama mengatakan separuh daripada Nabi-Nabi ni mereka. Separuh daripada Nabi-Nabi itu, ramai Nabi itu mereka. Sampai begitu sekali, akhirnya hilang kelayakan. Jadi dalam surah Ali Imran selepas itu lebih tertumpu kepada jenayah yang dilakukan oleh orang-orang Kristian. Kesalahan mereka. Kenapa mereka sudah tidak layak untuk menjadi pemimpin dunia, untuk menjadi pemimpin manusia? Di dalam akibatnya mereka hilang kelayakan untuk menjadi pemimpin manusia. Di dalam surah Al-Fatihah tersebut doa orang mukmin, ihdinas siratal mustaqim. Ia diterima Allah. Lalu sebagai respons terhadapnya Allah mengurniakan sebuah buku panduan hidup. Itulah dia Al-Quran. Hasil kita minta tu ni Quran. Ia dimulai dengan surah Al-Baqarah. Di permulaan surah Baqarah tersebut jaminan Allah berhubung dengan buku panduan hidup itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maksudnya kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang keraguan padanya. Ini tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Quran. Itu jaminan itu. Kalau kamu nak terpandu dalam kehidupan kamu, terpimpin dalam hidup kamu, kena pakai Quran ini. Kitab lain tak boleh. Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa dan diterima oleh orang-orang Bani Israel dahulu, itu tak boleh. Itu sudah diseleweng. Banyak dah keraguan di dalamnya. Begitu juga dengan Injil, itu pun sudah diseleweng. Padahal asalnya dibawa oleh Nabi Isa dan itu benar, betul. Tapi banyak dah diseleweng. Jadi kita tak boleh lagi buat panduan kitab-kitab itu. Yang kita kena buat panduan iaitu kitab la raiba fi, yang tidak ada sebarang keraguan padanya, iaitu Al-Quran. Sebab apa? Sebab ia tidak diselewengkan. Ia masih kekal dalam bentuk yang asal, sehingga kita boleh tahu ni siapa yang susun Nabi yang suruh letak surah ni selepas surah ni selepas surah ni, Nabi. Bukan dia tu direka oleh manusia, disusun sendiri oleh orang-orang kemudian. Bukan begitu. Beberapa kata kunci terpenting di dalam surah Al-Baqarah. Jadi bila kita baca setiap surah tu, kena tahu kata kunci, perkara-perkara yang penting yang perlu diberi perhatian secara khusus. Iaitu yang pertama di dalam surah Al-Baqarah. Baca sini Umar, baca. Kata kunci ni. Beberapa kata kunci terpenting di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kata kunci ni kan, macam kita buka komputer tu kan, kata kunci tu key. Tu kata kunci tu dah. Kalau tak ada key tu, tak ada password, tak ada key, tak boleh masuk. Duduk di luar saja, tak faham apa benda, tak keluar. Dia kena ada kunci. Barulah boleh masuk. Jadi kuncinya duduk di mana? Nak faham surah tu. Ini hasil kajian. Kena perhatilah, betul tak betul, perhati. Di dalam surah Al-Baqarah perkataan bala tersebut 2 kali. Itu penting tu. Kenapa disebut? Perkataan ni tak banyak, tapi 2 kali pun penting. Bala. Itu yang menarik perhatian. Dinyatakan di dalamnya bahawa orang-orang Yahudi pernah ditegur dengan bermacam-macam cara kerana fahaman mereka yang salah. Mereka diperingatkan bahawa yang menentukan seseorang masuk syurga atau neraka ialah keimanan dan kekufurannya. Demikian juga amal baik dan amal jahatnya. Sedangkan orang Yahudi kata tilka amaniyuhum. Cuba baca di situ. Dia kata dia ni Yahudi, masuk syurga dah ke mana-mana pun. Tak buat amal jahat macam mana pun masuk syurga. Tak betul akidah pun masuk syurga juga. Itu tak betul. Tuhan tegur. Quran tegur. Itu tak betul macam tu. Manusia ni masuk syurga kerana baik dia, masuk neraka kerana jahat dia. Manusia masuk syurga kerana akidahnya yang betul.
Manusia masuk neraka kerana akidahnya yang tak betul. Jadi Yahudi sudah selewengkan itu. Kalau bangsa dia semua bagus. Itu tak betul macam tu. Bukan begitu. Cuba tengok ayat ke-81 yang dimulai dengan perkataan bala dijawab dengan ayat ke-112 yang juga dimulai dengan perkataan yang sama. Itu kena perhati. Jadi kalau saya nak tunjuk setiap satu tu kan ambil masa. Sebab kita nak cepat kan. Nak cepat jadi dah ada dah. Cuba perhati tu, tengok perhati. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apa yang kamu katakan itu tidak benar. Itu bantahan daripada Tuhan. Bahkan sesiapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi, mana ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, maka mereka lah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan Yahudi kata Yahudi kata kalau kita masuk neraka pun kita hanya masuk beberapa hari saja. Illa ayyaman ma'dudah, beberapa hari saja, kata dia. Jadi dia main-main agama. Jadi dia buat kesalahan tak rusing, tak risau, tak susah hati. Tuhan kata tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Tuhan tak kira siapa. Tuhan tak kira kamu anak cucu Nabi ke. Tuhan tak kira begitu. Jadi yang lain-lain yang tidak anak cucu Nabi tu lagilah. Lagilah. Jangan duduk berasa sedap hati. Baca Umar. B baca. B. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bermaksud apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni mematuhi perintahnya, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya. Dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Baca lagi. Ayat-ayat ini sebenarnya merupakan perincian dan penjelasan bagi dua ayat di akhir bahagian pendahuluan struktur makro surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-38 dan juga 39. Baca lagi. Yang kedua melalui ayat yang ke-40, wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku, nescaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dinyatakan janji bersyarat oleh Allah kepada Bani Israel, tetapi mereka telah memungkiri janji, maka dilucutkanlah jawatan kepimpinan daripada mereka. Ayat yang ke-152 juga merupakan janji bersyarat daripada Allah kepada umat Islam, fadhkuruni adhkurkum, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, nescaya aku ingat pula kepadamu. Baca lagi. Yang ketiga, ayat ke-47 dan ayat ke-122 sebenarnya sama. Ini bererti ia diulangi dua kali di dalam surah ini. Pada kedua-dua tempat itu Allah menyatakan kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel setelah mereka dikurniakan begitu banyak nikmat dan mereka dilebihkan daripada orang-orang lain di seluruh dunia. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bermaksud, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah ku anugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Lalu setelah Bani Israel menderhakai Allah, tersingkirlah mereka daripada jawatan kepimpinan yang merupakan sebahagian daripada anugerah Allah kepada bangsa mereka. Mahkota kepimpinan yang dipakaikan Allah di kepala mereka, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, kemudiannya ditanggalkan. Itu hakikat cerita di sebalik-sebalik ni. Macam mana jenayah Yahudi, macam mana Yahudi ni hilang kepimpinan, bagaimana mereka hilang kelayakan. Itulah disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, di dalam apa ni, itu surah Al-Baqarah. Jadi akhirnya wa anni faddaltukum 'alal 'alamin itu macam mahkota yang dipakaikan di atas kepala mereka, tak ada dah. Mereka tak ada kelebihan daripada orang-orang lain. Padahal asalnya begitu. Asalnya begitu. Jadi manusia tu janganlah
berbangga, berasa lebih dengan sebab keturunan dia, itu tidak semuanya menentukan masa depan manusia. Kebahagiaan dan kecelakaannya tidak menentukan. Struktur makro surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dapat dibahagikan kepada 4 bahagian besar. Setiap bahagian yang besar ini mempunyai bahagian yang kecil pula di bawahnya. Masing-masing daripadanya mempunyai silap mempunyai struktur makronya yang tersendiri. Sebab surah ni kan surah besar, jadi banyak pembahagian dia tu. Terlebih dahulu dikemukakan di sini perincian tentang 4 bahagian besarnya. Baik. Yang pertama, 39 ayat di permulaan surah ini merupakan muqaddimahnya. Itu kena sedar begitu. Kena nampak begitu. Yang kedua, bahagian kedua surah bermula dari ayat ke-40. Tengok carta pula sekali lagi tadi, hingga ke ayat 142. Di dalamnya disebutkan kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah kaum Bani Israel. Ia dikemukakan satu persatu. Itulah sebabnya kenapa mereka disingkirkan daripada jawatan kepimpinan. Yang ketiga, bahagian ketiga bermula dari ayat ke-143 hingga ayat ke-283. Di dalamnya disebutkan tentang peralihan kuasa daripada Bani Israel kepada Bani Ismail. Kepada Bani Ismail. Yang anak cucu Nabi Ismail tu akhirnya lahir Nabi kita tu daripada anak cucu Nabi Ismail lah. Umat Islam di zaman awal disebut sebagai imam dan ummatan wasata, umat terpilih. Mereka diberikan hukum dan syariat terakhir melalui Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Bahagian terakhir surah yang terdiri daripada 3 ayat merupakan penutup surah. Di dalamnya disebutkan beberapa prinsip yang perlu dipegang oleh umat Islam untuk mereka berjaya mengatasi orang-orang kafir. Sebab pada hakikatnya perjuangan hidup ni, perlawanan itu dengan orang kafir itu memang ada. Sedarkah atau tidak sedar? Hakikatnya begitu. Di bawah ini dikemukakan 4 bahagian besar yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Ini bahagian ni. Cuba perhati di sini. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat. Cuba tengok situ. Jadi bahagian pertama bermula dari ayat 1 hingga 39. Ini pendahuluan. Bahagian kedua bermula dari ayat 40 hingga 142. Ini perincian kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan itulah seterusnya, tengok sendirilah. Jadi mesej utama surah atau amud surah dipanggil dalam istilah Maulana Hamiduddin Farahi, dia sebut amud. Amud tu apa? Kalau dalam bahasa Urdunya disebut markazi mazmun. Kalau bahasa Melayunya saya nampak mesej utama. Mesej utama. Mesej utama surah. Mesej utama surah Al-Baqarah ialah mengisytiharkan penukaran kepimpinan. Kepimpinan Bani Israel bermula dari zaman Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Kira-kira pada tahun 1900 sebelum Masehi. Dan ia berterusan hingga ke zaman 610 Hijrah. 600 sini 10 Hijrah. Iaitu apabila Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi. Zaman kepimpinan dan kekuasaan mereka meliputi kira-kira 2.500 tahun. Kerana sikap Bani Israel yang melampaui batas dan tidak tanduk mereka yang sentiasa melanggar hukum ketentuan Allah, akhirnya setelah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, pangkat mereka ditarik dan jawatan kepimpinan yang ada pada mereka dilucutkan. Kemudian pangkat syahadah 'alan nas litakunu syuhada'a 'alan nas. Syahadah 'alan nas itu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Yani umat contoh. Kalau nak kata betul tak betul, tengok umat tu. Umat contoh siapa? Jadi diberikan kepada umat Islam. Dan gelaran umat yang adil dan terpilih, ummatan wasata, juga dikurniakan kepada mereka. Lepas itulah bermula daripada zaman Nabi, sahabat Nabi. Itulah contoh yang awal. Pangkat dan gelaran itu bahkan diberikan kepada umat Islam
buat selama-lamanya hingga hari kiamat. Sebab apa? Salah satu jaminannya ialah kitab suci dia tu terpelihara, sedangkan yang lain-lain sudah tidak terpelihara. Inilah antara yang tersebut di dalam surah ini. Bahagian pertama yang merupakan pendahuluan bagi surah Al-Baqarah, ia bermula dari ayat 1 hingga 39 dan ia mempunyai 3 paragraf. Cuba tengok sini. Ni bahagian pertama ni bagi kepada 3 pula. Pendahuluan tu bagi kepada 3 pula. Cuba tengok di sini carta ni. Ini paragraf pertama ayat 1 hingga 20. Itu pembahagian. Sifat-sifat 3 golongan manusia. Di situ. Sifat-sifat orang mukmin ayat 1 hingga 5. Sifat-sifat orang kafir ayat 6 hingga 7. Sifat-sifat orang munafik ayat 8 hingga 20. Ini bahagian pertama. Paragraf pertama daripada yang pertama tadi. Bagi pula kepada ini 4 pula. Bagi pula kepada 3 pula. Baik. Paragraf kedua ayat 21 hingga 29. Hendaklah kamu bersama golongan pertama, iaitu golongan orang-orang yang beriman dalam menyeru sekalian manusia beriman kepada akidah tauhid dan kitab suci Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, paragraf ketiga ayat 30 hingga 39. Ini mukaddimahnya. Sampai ke situlah dibahagikan kepada ni. Cuba tengok di sini. Ayat 30, jawatan khilafah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Situ jawatan khilafah. Ayat 30-33, sejarah khilafah dan kelayakan manusia memegang jawatan itu. Apa kelayakannya? Ayat 34, peranan iblis. Ayat 35-37, taubat Nabi Adam. Dan ayat 38 hingga 39, undang-undang petunjuk dan pembalasan. Ini sunnatullah. Nak bagi petunjuk ni macam mana? Itu dalam ayat 38-39. Tengok situ. Itu pecahan kepada paragraf yang pertama tadi. Tadi mula-mula tadi bagi 4 kan. Yang pertama tu terbagi kepada 3 pula. Cuba tengok. Jadi mesej utama di peringkat ini, di peringkat mukaddimah ini apa? Daripada 3 sikap manusia yang tersebut di dalam surah ini, hendaklah dipilih sikap orang-orang yang beriman terhadap jawatan khilafah dan akidah tauhid. Ini antara isi kandungan terpenting bahagian ini. 1, kelayakan yang mesti ada pada manusia untuk dicalonkan ke jawatan khalifah Allah di bumi. Setelah ia mempunyai hak memilih antara baik dan buruk, ialah akan memilih kebaikan. Itu antara syaratnya. Yang kedua, kufur dan nifak mestilah dijauhi. Yang ketiga, seseorang muslim hendaklah berusaha menjadi mukmin yang saleh dan benar. Yang keempat, sebagai khalifah Allah di bumi, hukum hakamnya hendaklah dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Itu intipati. Struktur mikro bahagian kedua, struktur mikro bahagian pendahuluan surah Al-Baqarah. Ia bermula dari ayat 1 hingga 29. Itu struktur mikronya. Baca Umar. Struktur mikro bahagian pendahuluan. Tengok sini. Struktur mikro bahagian pendahuluan surah Al-Baqarah. Ia bermula dari ayat 1 hingga ayat 29. Struktur mikro bahagian pendahuluan surah Al-Baqarah terdiri daripada 6 paragraf. Mula-mula sekali manusia dibahagikan kepada 3 golongan. Pertama, golongan orang-orang mukmin. Kedua, golongan orang-orang kafir. Dan ketiga, golongan orang-orang munafik. Golongan pertama sahaja layak menjadi ahli syurga, sementara golongan kedua dan ketiga hanya layak menjadi ahli neraka. 1. Paragraf pertama bermula dari ayat 1 hingga ayat 5. Di dalamnya disebutkan 5 sifat golongan mukmin, iaitu yang pertama, beriman kepada perkara yang gaib. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, membelanjakan sedikit harta di jalan Allah. Yang keempat, percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab samawi yang lain sebelum Al-Quran. Yang kelima, dan percaya kepada adanya hari akhirat. 2. Paragraf kedua bermula dari ayat 6 hingga ayat 7.
Di dalamnya disebutkan sifat-sifat golongan kafir. Mereka degil dan keras kepala. Sama saja kepada mereka sama ada diberi ancaman atau tidak. Hati perut golongan kafir seperti ini sebenarnya telah terkunci rapat. 3. Paragraf ketiga bermula dari ayat 8 hingga ayat 20. Di dalamnya disebutkan sifat-sifat golongan munafik. Di dalamnya juga dikemukakan dua perumpamaan untuk menjelaskan sifat-sifat mereka. 4. Paragraf keempat bermula dari ayat 21 hingga ayat 29. Di dalamnya disebutkan tentang seruan kepada ajaran Tauhid. Semua manusia di dunia diseru dengan lafaz u'budu, yakni sembahlah kamu. Mereka diseru menyembah Khaliq, pencipta, dan Rabb, Tuhan sebenar, supaya dengan itu termasuklah mereka dalam golongan pertama, golongan orang-orang beriman. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bermaksud, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakanmu dan orang-orang terdahulu daripadamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. 5. Paragraf kelima bermula dari ayat 30 hingga ayat 37. Di dalamnya disebutkan pelantikan Adam sebagai khilafah Allah di bumi. Sebagai khalifah Allah di bumi. Disebutkan juga di dalamnya kelayakan Adam dengan bukti yang menunjukkan kelayakannya. Di dalamnya juga disebutkan perseteruan Adam dan anak cucunya dengan sejenis makhluk yang sombong dan angkuh, Iblis. Perseteruan itu akan berterusan hingga hari kiamat. Iblis itu dari kalangan makhluk jin. Adam dan Hawa mengaku telah melakukan kesilapan dan telah melanggar pesanan Allah lalu bertaubat. Iblis pula ingkar tidak mahu mengaku kesilapannya. 6. Paragraf ke-6 bermula dari ayat 38 hingga 39. Di dalamnya diterangkan bahawa Allah menjamin untuk menyediakan punca-punca hidayat dan petunjuk kepada manusia hingga ke hari kiamat. Antara punca hidayat dan petunjuk yang disediakan oleh Allah kepada manusia ialah Dia sentiasa mengutuskan para nabi dan rasul. Dia juga sentiasa mengirim kitab suci sebagai panduan hidup manusia melalui mereka. Orang yang menerima dan mengikuti hidayat yang disediakan Allah itu adalah ahli syurga. Mereka tidak akan mengalami kerisauan, kebimbangan dan duka cita dalam mengharungi kehidupan ini. Orang yang menolak hidayah itu dengan mengingkari seruan Islam pula adalah ahli neraka. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud, kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 38. Di dalam bahagian pendahuluan surah Al-Baqarah ini juga Allah menjelaskan ketetapannya kepada orang-orang Yahudi bahawa kelayakan untuk masuk syurga itu tidak bergantung kepada keturunan dan nasab. Ia sebaliknya bergantung kepada manusia itu mengikut atau tidak hidayat dan petunjuk dari Allah itu. Jika ia mengikutinya, maka layaklah ia menjadi ahli syurga. Baca lagi. Mesej utama bahagian pendahuluan surah Al-Baqarah. Yang pertama, dalam menghadapi akidah tauhid dan jawatan khilafah, manusia terbahagi kepada 3 golongan: orang mukmin, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Yang kedua, manusia hendaklah mengetahui apa itu jawatan khilafah. Yang ketiga, manusia hendaklah memilih akidah tauhid sebagai pegangan dalam kehidupan ini. Yang keempat, manusia hendaklah sentiasa berwaspada terhadap tipu daya iblis. Yang kelima, untuk terjamin dapat masuk syurga, manusia hendaklah menggabungkan diri ke dalam golongan pertama, iaitu golongan orang-orang mukmin. Habis. Kemudian bahagian kedua surah Al-Baqarah. Bahagian kedua surah Al-Baqarah. Sebab-sebab Bani Israel tersingkir dari kepimpinan. Bahagian ini bermula dari ayat ke-40 hingga ayat ke-141. Ini bahagian kedua. Tengok pula carta yang pertama tadi. Dan ia dibahagikan kepada 6 paragraf pula. 6 paragraf pula. Cuba tengok di sini. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni semua ni kalau perhati nampaklah, akan nampaklah. Dengan sebab itu balik, baca pula, tengok pula. Jangan di sini saja. Ni kena ada kerja sendiri,
Kalau boleh ya, sebab kita telah 2 kali dah baca ni buku ini dan guna metod ini, jangan lupa tengok juga rakaman yang dahulu. Mungkin apa yang saya tak sebut kali ini sudah ada sebut dahulu, jadi tengok juga yang tu. Jadi betul-betul kena bagi perhatian khusus lah. Bukan dengar main-main gitu tak boleh. Dia kena bagi perhatian khusus. Tengok betul-betul. Jadi ikut betul-betul panduan itu. Misalnya di sini disebut paragraf 1 ni. Paragraf pertama ayat 40 hingga 46. Tadi kan sampai 39. Itu bahagian pertama. Ini 40 hingga 46. Jadi tengok situ. Semua seruan Islam kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel walaupun mereka menyeleweng, walaupun mereka telah banyaklah melakukan jenayah, tapi sebagai suatu bangsa bukan semua mereka tu sudah rosak. Bukan semua mereka itu dengan sengajanya memilih jalan yang tak betul. Tidak. Dengan sebab itu Nabi SAW diperintahkan supaya berdakwah juga kepada Bani Israel di zaman dia. Sampai sekarang ni walaupun dia musuh, Islam masih terbuka kepada mereka. Tidak kata mereka ni tak ada harapan nak masuk Islam, nak jadi manusia yang baik. Nak jadi manusia yang baik, mereka kena masuk Islam. Itu sajalah. Jangan mereka berdegil dengan cara mereka dahulu. Yang kedua, paragraf kedua ayat 47 hingga 48, ancaman terhadap hari kiamat kepada Bani Israel. Sebab apa? Cabaran yang sangat besar Nabi hadapi ialah daripada Bani Israel dahulu, di zaman Nabi dahulu. Sebab mereka itu ahli kitab, jadi orang merujuk kepada mereka. Jadi ketika itu diberi ancaman, kamu kena berhati-hati, jangan main-main. Kalau kamu tidak menyokong ajaran yang benar ni, kamu menyebabkan orang jadi sesat, teruk kamu. Itu ancaman. Sebab apa? Sebab kamu ni yang telah menerima ajaran dahulu. Masih ramai di kalangan kamu ni yang tahu cerita yang sebenarnya. Begitu. Paragraf yang ketiga ayat 49 hingga 79, kurniaan Allah kepada Bani Israel, kederhakaan dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh mereka. Itu disebut, benda ni disebutkan di situ. Yang keempat, paragraf keempat, ayat 80-89, fanatik perkauman Bani Israel dan kebanggaan mereka dengan nasabnya. Ini menyebabkan mereka itu jadi hilang kelayakan. Jadi ayat 83, perjanjian dengan Bani Israel. 84, 89 hingga 89, dosa dan pencerobohan yang dilakukan oleh Bani Israel dan sikap mereka yang tidak menurut sepenuhnya ajaran Nabi. Jadi ini contoh diberikan Bani Israel ini. Bukan nak cerita nak memburukkan bangsa mereka, tidak. Bangsa lain pun kalau perangai macam tu sama juga. Ini contoh, dia kena adalah contoh yang benar-benar berlaku dalam kehidupan dunia ni. Apa contohnya? Orang yang macam ni, ini Bani Israel lah contoh yang sebaik-baiknya. Jadi jangan kamu ikut cara macam tu. Itu pesanan kepada semua manusia. Orang Islam sekalipun, bila kata dah dapat petunjuk, bukan mana ada jaminan dah. Bila begitu tak perlu ada bimbang, tak perlu kena berhati-hati, tak perlu. Jangan begitu. Cuba tengok orang Bani Israel, mereka pun dapat kitab suci juga. Tapi akhirnya kalau cuai, mereka jadi menyeleweng, jadi terpesong, dimurkai Allah juga. Itu mana kita kena belajar daripada sejarah. Maksudnya dia nak suruh kita belajar daripada sejarah. Paragraf kelima ayat 90 hingga 123. 90, lepas tu bagi pula 90 hingga 91, fanatik perkauman Bani Israel dan penderhakaan mereka. 92 hingga 105, jenayah-jenayah yang dilakukan Bani Israel. Jenayahnya dahsyat-dahsyat lah. Ubah kitab suci, itu jenayah dia. Bunuh nabi-nabi, itu jenayah dia. Dah sebut dah di dalam surah Baqarah ni. Penyelewengan, banyaklah penyelewengannya. Jadi menyebabkan Allah SWT murka kepada golongan macam ni. Orang lain pun sama, dia kena murka juga. Dengan sebab itu jangan ikut perangai ni. Ayat 106, 109 hingga 109, sebab-sebab syariat ditukar dan kedengkian Bani Israel. Ini dalam sejarahnya, akhirnya bila nak berubah kepimpinan itu, mereka tak mahu terima.
Padahal dia tahu betul Nabi Muhammad SAW, tapi tak mahu terima. Dah timbul dah semangat puak tu, semangat kaum tu. Jadi bangsa dia lebih ke mana-mana pun. Mana boleh bahasa Arab yang selama ini jahil, selama ini buta huruf, selama ini ketinggalan begitu, dia pula nak jadi pemimpin. Mula berdengki. Di situlah cerita ni. Ni antara 106 hingga 109. 110 hingga 115 seruan Islam kepada mereka dan semangat perkauman dan kebangsaan mereka yang luar biasa. Boleh ditengok situ. Sebab itulah Bani Israel ini yang kemudiannya bertukar menjadi Yahudi, sebahagian besar daripada mereka itu dimurkai oleh Allah. Jadi kalau kita sekarang ni kita tengok, kita umat Islam yang ada hari ni boleh tengok, boleh menyaksikan sendiri. Kalau kita tengok dalam TV saja pun, dalam YouTube saja pun letih tengok, sedih tengok. Apalagi orang yang menghadapinya, orang-orang yang memikul sendiri. Orang kata berat lagi bahu memikul kan? Kita tengok tu pun berat, sedih dah. Setengah-setengah orang tak mahu tengok, tak sanggup tengok. Apa jenayah yang dia buat kepada puak-puak Palestin? Padahal penduduk negeri dia tahu negeri Palestin, dia rampas sikit-sikit. Cuba tengok perangai dia, macam mana dia jadi teruk begitu. Sebab jenayah dia lah. Orang yang melakukan dosa sebesar itu, itulah jadinya. Orang kita kata gelap perut. Gelap perut, dia tak nampak. Dia nampak elok semacam, tak ada peri kemanusiaan, tak ada kesian kepada kanak-kanak. Padahal kalau orang buat terhadap puak dia seorang saja mati, tak cukup seorang, dia kena balas 100 orang. Puak-puak Palestin, tengok jenayah dia. Kenapa dia jadi begitu? Kerah hati tu, tertutup fikiran. Ini kalau melanggar perintah Allah jadi macam itulah. Dah tak nampak lah. Cuba tengok Syiah. Islam ni, Islam kemudian Syiah ni, bila dia ikut menyeleweng kan, tak betul dia buat, akibatnya dia pukul tubuh dia berdarah-darah. Dia tak nampak, tak molek. Dia nampak bagus saja, elok saja. Toreh budaknya, anak-anak dia toreh dengan pisau dia berdarah-darah ni. Hari ke-10 Muharram tu. Apa cerita ni? Dia dah tak nampak, buta mata hati. Itulah akibatnya. Kalau lawan ajaran yang betul. Syiah ni pun dia perangai Yahudi juga ada. Dia kata Quran yang ada ni sudah diubah, tak betul ini. Sahabat-sahabat Nabi yang terpilih itu manusia yang paling jahat. Tengok, dia bunuh orang pejuang Islam, dia bunuh. Akibatnya jadi macam tu, buta mata hati. Itu akibat. Bani Israel ini teruk lagi jenayah dia. Patut dia jadi begitu pun. Patut dia jadi begitu pun. Jadi jangan ikut perangai macam tu. 116, 123 kesyirikan, bantahan, hawa nafsu dan ancaman terhadap hari akhirat. Dan yang keenam, seruan supaya mengikuti jejak jalan yang dilalui Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Sebab ini pun nenek moyang mereka juga. Kalau mereka nak ikut yang betul, tengoklah Nabi Ibrahim, tengok Nabi Yaqub, macam mana mereka itu mulia, bagaimana mereka itu menjunjung titah perintah Allah dengan baik, dengan ikhlas, tidak menyeleweng. Kamu ni telah menyelewengkan ajaran mereka. Itu paragraf yang ke-6, ayat 124 hingga 141. Ini bahagian yang kedua ni, pecahan bahagian yang kedua. Sebab panjang surah ni kan. Struktur mikro bahagian kedua surah Al-Baqarah. Jadi Umar baca ni, kita dah habis masa. Kena jaga masa. Berhenti dulu sekali. Wallahu a'lam. Takut lagi masa pula. Besok kita sambung sini insya-Allah.